Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, akhirnya kita akan masuk pada bahagian yang terakhir untuk topik bab 5 bulatan ni. Bahagian yang ke-9, iaitu penyelesaian masalah. Macam mana dia bagi cerita yang panjang-panjang ni, apa yang kita kena buat? Okay, so pertama sekali, jangan cuak kau tengok soalan panjang-panjang ni. Jangan gelabah, baca soalan. Sebab dia bahasa Melayu, awak pun orang Melayu. So, kita pergi pada Majlis Bandaraya Melaka bersejarah bercadang membina sebuah taman rekreasi yang berbentuk segi 4 tepat. Okey, dia dah lukiskan. Dengan panjangnya 63 meter. Okey, panjang 63, lebar dia 58 meter. Setiap penjuru taman tersebut yang berbentuk sukuan bulatan berjejari 8 meter. Okey, jejari 8 meter. Jejari mesti daripada tengah pusat ke lilitan dia ada 7 meter. Ni 7 meter. 7 meter. 7 meter dia punya jejari, setiap jejari. Kemudian akan ditanam dengan pokok bunga dan di tengah-tengah taman akan dibina sebuah kolam ikan yang berbentuk bulat dengan diameter 28 meter. Okey, kat tengah-tengah ni dia buat 28 meter. Tu diameter tau, bukan jejari 28 ni. So kalau kita nak jejari 28 bahagi 2 iaitu 14 meter. Kawasan yang lain akan ditanam dengan rumput, kapet. Hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput, kapet. Jika penyelesaian masalah macam ni, pertama sekali awak kena fahamkan soalan. Okey, keluarkan semua maklumat yang dia ada. Pertama sekali, jejari sukuan tadi. Ini jejari sukuan tadi, 7 meter. Taman bentuk segi 4 tepat. Okey, taman pun sepenuhnya, besar taman tu 63 darab 58. Itu kita akan dapat luas taman. Kemudian diameter kolam 28 meter. Jadi jejari kolam ni adalah 14 meter. Hitung luas kawasan tanam dengan rumput kapet. Jadi yang bahagian bukan bulatan ni, semua dia nak rumput kapet. Jadi pertama sekali kita kena cari luas segi 4. Luas taman lah mudah kata. Luas taman iaitu luas segi 4. Luas taman sama dengan 63 darab 58 meter. Kita akan dapat 3654. 3654 meter kuasa 2 iaitu luas taman kan. Kemudian kita cari luas tanaman bunga yang suku-suku bulat semua ni kan. Jadi luas tanaman bunga kita ada 4 kawasan darab dengan 1/4. Kenapa 1/4? Sebab dia adalah suku. Tadi dia ada sukuan bulatan, nampak? Sukuan bulatan, sukuan adalah 1/4 darab pi j kuasa 2. Pi tadi disuruh guna 22/7 darab j kuasa 2. Okey, 4 darab 1/4 sebenarnya habis jadi 1. Pi j kuasa 2. Jadi dia macam satu bulatan lah sebenarnya jadi dia. Jadi pi j kuasa 2. Pi tadi 22/7 darabkan dengan jejari dia tadi 7 kuasa 2. Kita akan dapat 154 untuk luas tanaman bunga kuasa 2. Dan yang ketiga kita cari tengah-tengah tu, iaitu luas kolam. Luas kolam menggunakan pi j kuasa 2. Terus luas kolam, sebab dia kolam tu bentuk bulatan, pi tadi 22/7. J nya adalah 14. Ingat 14 tau, bukan 28 kuasa 2. So kita darab 22/7 darab 14 kuasa 2. Kita akan dapat 616 meter kuasa 2. So kalau kita nak kawasan ni rumput kapet je, rumput kapet ni yang sini tak termasuk yang bulatan. Caranya adalah apa nama dia, kawasan rumput kapet
sama dengan luas taman tolak luas kawasan bunga tolak luas kolam. Itu cara penyelesaian dia lah. Jadi kita dah cari tiga-tiga tu tadi, iaitu luas rumput kapet adalah luas taman iaitu 3, 6, 5, 4 tolak luas kawasan bunga 1, 5, 4 tolak luas kolam tu 6, 1, 6 kita akan dapat 3, 6, 5, 4 tolak 1, 5, 4 tolak 6, 1, 6 288 4 kita akan dapat 2884 directly. Sebab satu lagi kenapa kita boleh dapat directly jawapan, sebab semuanya dah menggunakan unit yang sama, 2884 meter kuasa 2. Semua ada meter kuasa 2. Tengok sini ni meter kuasa 2, meter kuasa 2, meter kuasa 2. Semua dah dalam meter kuasa 2. Jadi kita boleh simply tolak je semua sekali dan dapat 2884 meter kuasa 2. Tu cara penyelesaian masalahnya. Ataupun dalam buku ni dia tunjukkan step by step. Pertama sekali memahami masalah. Tadi yang Ustazah ajar, kita keluarkan maklumat apa yang ada dalam soalan. Kemudian kita rancang apa yang perlu kita cari. Tengok ni. Dan melaksanakan strategi itu kita kirakan segalanya. Dan sekali kita akan dapat jawapan akhir. Maka kawasan tanam dengan rumput kapet ialah 2884 meter persegi. Okey, itu saja untuk topik bab 5 bulatan. Okey, ini adalah sikit rumusan daripada topik 5 ni. Kita boleh tengok pada muka surat 96. Surat 96 kita dah belajar apa itu lilitan. Lilitan tu yang mana? Lilitan yang luar. Perentas ni sebahagian yang tak lalu titik tengah. Dan kalau lalu titik tengah namanya diameter. Tapi kalau setengah je jari. Lengkuk, dia ada lengkuk minor, lengkuk major. Biasa kalau kita potong kek tu kita gunakan sektor. Lengkuk tu yang luar daripada lilitan. Sektor pula daripada luas. Macam tu. Dan tembering ni daripada perentas tadi. Perentas tu bahagian yang kita rentas, kita potong bahagian yang kecil namanya tembering minor. Kalau yang bahagian besar namanya tembering major. Kemudian kat sini ada sifat-sifat. Kalau jari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas, dia akan jadi apa? Apa persamaan yang berlaku? Contoh, bila perentas ni dia dah bagi sama rata, maka maklumatnya sama lah. Macam tu. Kita akan dapat sudut 90 darjah bertemu pada titik tengah. Dan seterusnya lah. Dan akhir sekali yang kita baru belajar, lilitan bulatan. Daripada lilitan bulatan kita akan dapat panjang lengkuk. Daripada luas bulatan kita boleh dapat luas sektor. Macam tu. Jadi itu adalah kesinambungan daripada topik ni, daripada awal pembelajaran sampai habis. Jadi semua harapnya dapat memahami dan buat latihan menjana kecemerlangan Ustaz 94 dan 95. Okey. Dia ada banyak gambar rajah otak tu, maksudnya soalan kebat. Jadi awak kena fikir macam mana untuk keluarkan maklumat. Okey. Terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.